Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, dalam pembentangan ini, kami daripada kumpulan 8, iaitu terdiri daripada saya sendiri, Ahmad Fakaruddin bin Bolkiah. Seterusnya Muhammad Nur Firdaus bin Muhammad. Lepas tu Muhammad Muaz bin Zamri. Dan seterusnya Ain Nur Syafiqah Fatihah binti Muhammad Faugi. Ahli kumpulan seterusnya adalah Nurul Huda Najihah Muhammad Isa. Lepas itu Nur Rajatul Azwah. Dan yang terakhir sekali adalah Nur Farah Wahida binti Saidi. Itu adalah ahli-ahli kumpulan dalam grup 8. Okey, pada hari ini, pada masa ini kami akan membentangkan ataupun jelaskan pasal hukuman mati mandatori. Sebelum kita mengupas dengan lebih dalam berkaitan dengan topik yang kami akan bentangkan, saya ingin memberikan pengenalan kepada hukuman mati mandatori. Hukuman mati mandatori seperti yang diperuntukkan ke atas kesalahan mengedar dadah dan memiliki senjata api adalah di antara hukuman yang agak kontroversi dan mendapat kecaman daripada masyarakat antarabangsa sejak kebelakangan ini. Okey, beberapa kajian yang dijalankan mendapati hukuman mati lebih berkesan dalam membendung berbagai gejala jenayah yang semakin menurun dalam masyarakat. Okey, kami akan mengupas berkenaan peruntukan hukuman mandatori dan hukuman mati mandatori di Malaysia ke atas kesalahan-kesalahan tertentu. Kedudukan hukuman mati mandatori dan peruntukan mati mandatori menurut perspektif syariah. Okey, sekarang kita teruskan kepada topik yang pertama, iaitu objektif kajian atau subtopik yang ada di dalam kajian kami, iaitu objektif kajian. Apakah tujuan kami untuk menjalankan kajian ini? Yang pertama adalah untuk memahami tujuan atau implementasi hukuman mati yang diwujudkan dalam sistem undang-undang. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah untuk menambah pengetahuan berkaitan hukuman mati mandatori berserta akta-akta yang terlibat dalam hukuman tersebut. So, apa akta-akta yang diperuntukkan oleh kerajaan Malaysia dalam hukuman mati mandatori ini. Seterusnya yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimanakah proses eksekusi hukuman mati mandatori dijalankan. Okey. Itu adalah 3 objektif mengapa kajian ini mengapa kami melakukan kajian terhadap topik tersebut. Okey, seterusnya yang kedua adalah kita akan pergi kepada metodologi kajian. Okey. Metodologi kajian adalah meliputi cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Okey, metodologi kajian menjadikan kajian yang dijalankan lebih bersistematik dan perjalanan kajian lebih terarah dalam mencapai objektif. Dalam kajian ini, sepanjang kami menjalankan kajian ini, ataupun bukan kamilah, sepanjang kajian ini dijalankan, terdapat beberapa kaedah ataupun cara yang digunakan untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan hukuman mati mandatori ini. Okey. Pertama, kaedah yang digunakan oleh penulis adalah kaedah pembacaan ilmiah, di mana penulis ini dia mencari ataupun mengumpulkan semua bahan-bahan ilmiah seperti buku-buku, artikel, majalah, newspaper ataupun daripada laman sesawang, dan ataupun dia pergi ke library yang mengandungi pelbagai bahan-bahan ilmiah. Itu adalah teknik yang pertama ataupun metod pertama yang digunakan oleh pengkaji. Okey, seterusnya selepas melalui kaedah pembacaan ilmiah, kaedah yang kedua adalah kaedah pengelompokan. Okey, kaedah pengelompokan ini di mana semua data-data kajian yang telah dikumpul melalui pembacaan ilmiah ini dikumpulkan sekali untuk kita memilih manakah isi-isi yang sesuai yang boleh digunakan dalam kajian ini.
Okey, seterusnya. Okey, selepas pengumpulan, selepas pengelompokan, seterusnya kaedah yang terakhir adalah kaedah penelitian ataupun kaedah analisis. Ini adalah cara kita nak analisis sama ada bahan-bahan yang kita gunakan ataupun maklumat yang kita dapat ini boleh digunakan ke tak dalam, boleh digunakan ataupun tidak dalam kajian yang dijalankan. Okey. Keseluruhan data yang telah diperolehi selama proses penelitian, baik data primer atau sekunder, akan dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif dan komparatif. Ada dua cara untuk menganalisis, iaitu deskriptif dan komparatif. Kaedah analisis ini bertujuan untuk menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas serta mengemukakan perbezaan antara data-data tersebut. Okey, kesimpulannya diambil secara selepas dianalisis, kesimpulan pun diambil. Kesimpulan itu diambil secara deduktif. Setelah semua data tersebut habis dianalisis, kaedah deduktif ini digunakan untuk menarik satu kesimpulan daripada penguraian bersifat umum kepada lebih khusus sehingga hasil penelitian kajian ini dapat difahami dengan lebih mudah. Okey, kita akan teruskan kepada pembentangan yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Huda Najah Maisa dan nombor kad matrik saya adalah H18A0519. Jadi saya akan membentangkan tentang dapatan kajian dan cadangan atau idea penting dari artikel yang kami pilih. Jadi beberapa dapatan kajian yang telah kami dapat adalah terdapat beberapa tujuan yang dilaksanakan hukuman mati dari sudut hukum Islam dan di Malaysia. Seterusnya adalah dasar hukuman mati dalam agama Islam memberikan ketegangan kepada pelaku. Yang ketiga, kami dapat mengetahui bahawa kedudukan mahkamah sivil dan mahkamah syariah yang betul di Malaysia. Seterusnya, kami juga dapat mengetahui sejarah pembentukan mahkamah sivil di Malaysia. Dan akhir sekali, kami dapat menganalisis mengenai implementasi hukuman mati, mandatory, perspektif, common law system dan syariah law di Malaysia. Okey, seterusnya beberapa idea penting yang dapat yang dapat kami jumpa di dalam artikel tersebut adalah hukuman mati mandatory di Malaysia dalam perspektif common law system mempunyai persamaan dengan hukuman hudud. Kemudian perspektif syariah law di Malaysia, hukuman mati merupakan di bawah perlembagaan federasi. Dan akhir sekali terdapat beberapa persamaan dan perbezaan antara perspektif common law dan syariah law. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurhayyatul Azwa dan saya akan membincangkan tentang analisis artikel. Poin yang pertama ialah hukuman mati. Terdapat beberapa istilah dari beberapa bahasa yang dapat menyampaikan maksud hukuman mati, yaitu daripada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia dan lain-lain. Hukuman mati ini dapat dikenali sebagai hukuman yang paling utama ataupun nama lainnya capital punishment dan ianya hukuman yang paling berat. Seterusnya ialah mandatory. Mandatory bermaksud hukuman gantung sampai mati dan ianya harus dilakukan tanpa sebarang pilihan. Dasar hukuman mati ini dilakukan kerana ingin menghukum pelaku yang melakukan kesalahan yang tidak dapat dihalang. Seterusnya ialah tujuan hukuman mati ini dijalankan. Dalam agama Islam, hukuman mati ini dijalankan untuk menjaga ataupun mencegah seseorang daripada melakukan kesalahan yang dapat menghalang kegiatan ekonomi negara. Seterusnya, ia boleh membantu menyadarkan orang ramai dan bertujuan untuk menjaga keagamaan negara dan menghindari masyarakat daripada kerosakan yang lebih teruk.
Bagi syariat Islam pula, perkara ini dilakukan untuk lebih fokus kepada keadilan, menjaga yang lebih utama dan menjaga akhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurfidos bin Muhammad. Nombor matrik H18A0239. Baiklah, hari ini saya akan sambung dengan analisis artikel, iaitu bermula dengan jenayah-jenayah bersifat mandatori. Baiklah, jenayah-jenayah bersifat mandatori iaitu yang pertama, pembunuhan. Pembunuhan iaitu suatu tindakan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa dan hukuman tersebut mendapat persetujuan daripada keluarga si mati. Yang kedua, perzinaan, iaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah bernikah disebut sebagai zina muhsan, yang hukumannya dibunuh sehingga mati dan lontaran batu ataupun akan direjam. Yang ketiga iaitu perompakan, iaitu rompakan senjata sama ada dengan membunuh orang yang dirompak dan mengambil hartanya ataupun membunuh tanpa mengambil harta milik korban. Yang keempat, pemberontakan, iaitu keluar melawan pemerintah yang telah dilantik secara sah. Dan yang terakhir adalah murtad, iaitu orang yang telah keluar daripada agama Islam, dan hukuman yang murtad ini adalah dibunuh. Dalam jenayah-jenayah mandatori ini, menurut Enakmen 4 tahun 2002, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah, Hudud dan Qisas Terengganu, sebab-sebab dijatuhkan hukuman mati menurut Undang-Undang Syariah adalah kita melalui tiga kategori, iaitu yang pertama, kategori Qisas, yang kedua, kategori Hudud, dan yang ketiga, kategori Ta'zir. Okey, yang terakhir dalam analisis artikel ini, saya akan berceritakan mengenai proses eksekusi hukuman mati mandatori. Menurut Undang-Undang Sivil di Malaysia, hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan dan pelaksanaannya dilakukan di penjara setelah mendapat persetujuan daripada yang di-Pertuan Agong. Sedangkan tata cara mengenai pelaksanaan pesalah mati dilakukan dengan digantung di penjara, tempatnya yang tertutup, melainkan orang-orang yang berhak sahaja untuk menyaksikan pelaksanaan tersebut. Pelaksanaan pindaan mati harus dieksekusikan melalui pertimbangan yang matang daripada hakim kerana hukuman itu akan mengganggu perasaan manusia. Baiklah, dalam proses eksekusi mandatori ini, kita ada tiga, iaitu yang pertama, alatan eksekusi hukuman mati, yang kedua, waktu hukuman mati, dan yang ketiga, pihak yang terlibat melaksanakan eksekusi hukuman mati. Jadi saya rasa inilah sahaja mengenai analisis artikel yang telah saya ceritakan, iaitu jenayah-jenayah mandatori dan proses eksekusi mandatori itu sendiri. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muaz bin Zamri dan nombor matrik saya H18A0265. Bahagian saya berkenaan dengan ontologi. Ontologi yang dapat dikaitkan dengan artikel ialah hukuman mati. Hukuman mati ialah hukuman berat yang dijatuhkan terhadap pesalah-pesalah yang melakukan kesalahan-kesalahan tertentu seperti membunuh, mengedar dadah dan sebagainya. Mereka yang melakukan kesalahan ini akan dihukum bunuh. Hukuman mati adalah berbeza dari negara ke negara. Ini termasuklah perbezaan dari segi jenayah dan juga cara hukuman. Antara kaedah utama yang digunakan untuk hukuman bunuh adalah tembak, gantung, kerusi elektrik dan suntikan maut. Terdapat sebahagian kawasan di dunia seperti di negara-negara Islam menggunakan kaedah pancung dan rejam. Rejam sebagai hukuman mati yang berpatutan dengan syariat Islam. Selain itu, hukuman mati juga mempunyai dalil nyah ontologi bagi pihak pembantang. Hukuman mati ialah satu bentuk pembunuhan juga. Sebagai satu bentuk pembunuhan, ia tidak lari dari sifat kekejaman. Tambahan pula, hidup dan manusia merupakan hak Tuhan. Dengan alasan itu, manusia tidak harus mengambil nyawa manusia kerana ia bukan hak manusia. Hukuman mati juga ialah hukuman yang diputuskan oleh pihak mahkamah membabitkan pesalah dibunuh sebagai balasan jenayahnya, sama ada secara pancung, tembak, gantung, suntikan maut dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Syafiqah Fatihah binti Muhammad Fagi bernama matrik
H18A0025. Hari ini saya akan meneruskan pembincangan mengenai kandungan artikel yang mempunyai kaitan dengan falsafah ilmu. Seterusnya adalah epistemologi, iaitu cabang falsafah yang membahaskan tentang terjadinya ilmu, sumber ilmu, sarana, metod atau cara memperoleh ilmu, kesahan dan kebenaran ilmu. Dalam kajian ini didapati bahawa hukuman mati mandatori berasaskan ilmu daripada wahyu, iaitu terdapat perkara ini disebut dalam kitab suci Al-Quran. Wahyu merupakan sumber ilmu yang paling utama yang menjadi asas ukuran dan rujukan atas setiap kebenaran pengetahuan rasional, empirikal dan intuisi. Wahyu boleh dikaji secara rasional atau dengan pendekatan empirikal, terutama dalam permasalahan yang melibatkan pengalaman manusia dalam konteks masyarakat dan individu serta alam nyata. Hukuman mati mandatori merupakan hukuman yang paling berat berbanding hukuman yang lain yang dikenakan ke atas bersalah, kerana hukuman ini akan merenggut nyawa seorang insan pada dasarnya merupakan milik Allah. Berdasarkan undang-undang Islam, hukuman mati boleh dibahagikan kepada 3, iaitu hukuman mati dalam kisas, hukuman mati dalam kesalahan hudud dan hukuman mati dalam kesalahan takzir. Sebagai contoh, berdasarkan surah Al-Maidah ayat 33 telah menyebut sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang menerangi Allah dan Rasulnya serta melakukan bencana kerosakan di bumi ialah akan dibalas dengan bunuh atau disalib atau dipotong kaki dan tangan mereka dengan bersilang atau dibuang negeri. Hukuman sedemikian itu adalah satu kehinaan di dunia bagi mereka, dan di akhirat kelak mereka beroleh azab siksa yang amat besar. Seterusnya merupakan aksiologi, yang merupakan ilmu yang mempelajari hakikat manfaat sebenar dari sesuatu ilmu pengetahuan. Aksiologi tertumpu kepada masalah etika dan estetika yang terdapat panduan mengenai kaedah-kaedah yang seterusnya yang diperhatikan dalam menerapkan ilmu dalam amalan. Orientalis Barat menuduh bahawa undang-undang Islam adalah wujud kerana tidak membolehkan berlakunya pindaan dan perubahan dalam perundangan. Sedangkan perbezaan masa dan tempat memerlukan kesesuaian tertentu dalam polisi mengubah undang-undang. Ini disebabkan oleh sistem perundangan Islam yang berasaskan kaedah-kaedah dan penghukuman yang telah ditetapkan. Para hakim hanya melaksanakan segala hukuman yang telah digariskan dan mereka tidak boleh mengubah undang-undang mengikut kesesuaian masa dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfara Wahidah binti Saidi, #18A0708. Seperti perkara yang sudah tersebar luas sebelum ini tentang hukuman mati yang akan dimansuhkan, sama ada mandatory atau hukuman mati dan akan digantikan dengan hukuman 30 tahun penjara, pada pendapat saya adalah tidak patut dilakukan kerana penjenayah haruslah diberikan balasan yang setimpal dengan kelakuan mereka yang menyalahi aturan sistem kemasyarakatan. Hak mangsa penjenayah lebih harus dititik beratkan berbanding hak asasi penjenayah. Keadaan mangsa jenayah hendaklah diutamakan dalam menentukan bentuk hukuman pesalah dan dalam menentukan jenis dan tahap hukuman. Mahkamah haruslah mengambil kira kepentingan mangsa dan tahap kekerasan yang dilakukan oleh penjenayah ketika melakukan jenayah ke atas mangsa. Hukuman juga tidak boleh memberatkan di pihak penjenayah kerana ianya patut memberikan keadilan kepada pihak mangsa ataupun keluarga mangsa. Walaupun banyak negara yang telah menolak atau menghapuskan hukuman mati, ia tidak semestinya menjadi ikutan di Malaysia. Kita tidak perlu meniru atau mengikut tindakan atau pendekatan negara lain kerana Malaysia merupakan negara merdeka, berdaulat dan mempunyai prinsip perundangan yang tersendiri. Walaupun banyak negara yang sudah menghapuskan hukuman mati, keperluan untuk mengekalkan hukuman ini masih menjadi isu kerana masih ramai rakyat Malaysia yang masih menyokongnya. Ini kerana mereka mahukan keadilan dan balasan yang setimpal kepada penjenayah yang telah berkelakuan kejam yang membalikkan kanak-kanak, warga emas dan tidak lupa juga kepada orang dewasa. Seperti yang kita ketahui sebelum ini, terdapat banyak isu pemandu mabuk yang telah meragut nyawa rakyat Malaysia. Kes-kes seperti inilah yang telah menimbulkan kemarahan rakyat Malaysia
dan mereka mahukan keadilan dengan menjadikan hukuman mati mandatory ini sebagai balasan yang setimpal kepada penjenayah-penjenayah ini. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.